Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subjek perniagaan 1.2 milikan tunggal. Kita boleh rujuk buku teks, buku serat 17 kerana dalam slide ni maklumatnya tidak sepenuh dalam buku teks lah. Jadi saya lebih rujuk buku teks daripada slide ni sebenarnya. Okey, bentuk pemilikan perniagaan. Apa itu bentuk pemilikan perniagaan? Pemilikan perniagaan merupakan entiti sesebuah perniagaan yang dibentuk dari aspek perundangan. Entiti membawa maksud kewujudan sesuatu. Yang bermaksud pemilikan perniagaan ini merupakan kewujudan sesebuah perniagaan yang dibentuk dari aspek perundangan. Aspek perundangan itu ialah telah disahkan kewujudannya lah daripada pihak kerajaan atau pihak berwajib. Antara bentuk pemilikan perniagaan yang lazim yang kita akan belajar ialah milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad dan koperasi. Bentuk pemilikan perniagaan boleh dikategorikan mengikut ciri-ciri dari aspek pemilik, corak kawalan dan struktur pengurusannya. Okay, kita boleh lihat Pertamina Surat 17, milikan tunggal, Ustaz Muhammad Rafi, dan perkongsian dan tu Siti Junang dengan partnernya tu adalah perkongsian di antara syarikat dan koperasi seperti mana yang ada di dalam kita punya sekolah, dan syarikat berhad SDN BHD lah, iaitu SDN BHD. Jadi seterusnya muka surat 11, muka surat 18, milikan tunggal. Apakah milikan tunggal? Milikan tunggal ialah sejenis aktiviti perniagaan yang dimiliki dan dikawal sepenuhnya seseorang individu sahaja. Kata kuncinya ialah aktiviti perniagaan yang dimiliki, dikawal sepenuhnya oleh seseorang individu je. Okey, baik. Individu yang menjalankan perniagaan milikan tunggal bertanggungjawab untuk melabung modal dalam perniagaan. Sebabnya dia pemilik di sebuah syarikat tersebut memerlukan dana, jadi dia perlukan duit untuk memulakan perniagaan tersebut. Okey, sumber pembiayaan diperoleh daripada wang simpanan pemilik, pinjaman daripada saudara mara, agensi kerajaan dan institusi kewangan. Agensi kerajaan ni contohnya seperti Mahara, dan institusi kewangan ni macam Bank Islam, Maybank. Keuntungan yang diperolehi dan dikenakan cukai pendapatan perseorangan. Milikan tunggal merupakan jenis pemilikan yang paling popular di Malaysia. Okay, kita boleh tengok Bilangan Mara, macam dalam slide pun tunjuk Bilangan Mara. Antara contoh lah yang menggunakan perniagaan milikan tunggal. Kita dalam buku teks, kita boleh tengok Khalif bin Syamsuddin atau nama gelarannya K. Syamsuddin, itu pengasas bagi butik Bilangan Mara. Burger Ramli pun benda yang sama, yang berbeza. Pada surat seterusnya, surat 19, pendaftaran perniagaan milikan tunggal. Okey, baik. Aktiviti perniagaan yang dijalankan secara milikan tunggal perlu didaftarkan di Penjabat Pendaftaran Perniagaan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia, iaitu SSM lah, dalam tempoh 30 hari bermula dari tarikh bermulakan perniagaan. Maksud kalau kita memulakan perniagaan tu pada 1 2021, 1/2/2021, maka selepas 30 hari memulakan perniagaan, kita perlulah mendaftarkan perniagaan tersebut di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kita akan dapat itu pada 31 bulan 2 2021, perlulah mendaftarkan syarikat tersebut.
Okey, pendaftaran perniagaan memiliki tunggal yang menjalankan perniagaan di premis tetap perlu melalui proses tertentu. Perniagaan di premis tetap ni maksud seperti dalam bangunan lah, ataupun di mana di dalam truck makanan lah, yang mana jalan-jalan ke sekolah, ke dataran ataupun ke tempat-tempat pelancongan yang terkenal ya. Okay, kita boleh lihat sijil pengakuan pendaftaran perniagaan yang dikeluarkan oleh SSM lah. Kita lihat beritahu macam ni, memulakan perniagaan macam ni. Kita boleh tengok dalam buku tad surat 19. Okey, baik. Kita boleh scan strukturasi syarikat Malaysia dalam buku teks. Kita boleh lihat. Okey, kita pergi ke seterusnya, proses pendaftaran penubuhan perniagaan ataupun prosedurnya lah. Yang pertama, mengisi borang calon nama, seterusnya mengisi borang A. Yang ketiga, hantar kepada pendaftar perniagaan suruhanjaya syarikat Malaysia iaitu SSM lah. Dan yang keempat, membuat bayaran RM30 jika nama sendiri dan RM60 jika nama trade. Jadi nama trade ni lah nama perniagaan tersebut ataupun nama komersial. Bayar RM30 ni jika nama sendiri tu lebih murah lah daripada menggunakan nama trade. Okay, seterusnya mendapat borang digit itu sijil pengakuan pendaftaran perniagaan seperti contoh yang tadi tu lah. Okay, sijil pengakuan pendaftaran ni juga perlu diletakkan di depan kedai supaya orang boleh lihat yang kedai ni ialah kedai berdaftar. Okey, mendapat lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan PBT. Maksudnya tempatan lah, maksudnya ada banyak di berbagai tempat. Okey, kita pergi buku surat-suratnya, surat 20. Menerangkan kelebihan dan kekurangan milikan tunggal. Kelebihan dan kekurangan milikan tunggal ditunjukkan dalam jadual 1.2 dan ikut teks. Yang surat ni kita boleh lihat kelebihannya juga. Antara kelebihannya ialah mudah ditubuhkan kerana dikawal oleh seorang pemilik sahajalah, jadi ia mudah. Dan yang kedua, tidak banyak syarat dan hanya memerlukan modal yang kecil. Dan yang ketiga, mudah diurus. Kenapa mudah diurus? Kerana saiznya yang kecil. Maksudnya memulakan perniagaan tu syarikatnya tidaklah terlalu besar, jadi ia mudah untuk diurus. Dan yang keempat, bebas mengurus perniagaan. Kenapa? Kerana satu pemilik sama macam yang tadi. Keputusan dibuat oleh pemilik hanya perlu bayar cukai individu. Jadi harganya perlu lebih murah lah, kerana dia cuma perlu bayar cukai individu sahaja. Okey, di antara kekurangan yang didapati pemilikan tunggal ialah, kita lihat dalam slide juga kekurangannya. Baik, yang pertama diurus secara berseorangan. Jadi jika diurus ni sukarlah untuk mengurusnya. Yang kedua, sukar untuk berkembang kerana modal yang kecil. Jadi jika menggunakan modal yang kecil, memang sukarlah untuk berkembang. Seterusnya, beban kerja semua ditanggung pemilik kerana keputusan dibuat oleh pemilik macam mula-mula tadi kan. Okay. Dan yang keempat, perniagaan tidak berterusan. Maksudnya pemilik ni ada satu saja. Jadi jikalau pemilik tu meninggal dunia, maka syarikat itu pun akan tertutup. Risiko perniagaan ditutup jika pemilik meninggal dunia. Okay, kita boleh macam ni lah. RM2 menanggung liability tidak terhad. Maksud liability ni maksud hutang tidak terhad ni, maksudnya dia boleh lah untuk melibatkan aset individu seperti rumah, aset pribadi untuk melunaskan hutangnya. Okay, kita boleh lihat dalam drama-drama, okay, di mana orang-orang bank